Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua sekali lagi ke channel ini Currents VMY, di mana kita akan membincangkan isu-isu politik semasa yang panas dan penuh dengan kontroversi. Hari ini ataupun dalam video kali ini kita akan kupas satu topik ataupun ulaskan satu topik yang hangat diperkatakan di Sabah menjelang pilihan raya negeri ke-17, yaitu sentimen kita mahu undi itu perahu ini kali. Kenapa tiba-tiba pengundi Cina yang selama ini setia dengan DAP mula beralih kepada warisan? Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mari kita bedah siasat. Dalam suasana umat Islam menjalani ibadah puasa, perbincangan politik di Sabah tetap rancak. Kalau kita pergi ke kedai kopi ataupun tengok di media sosial, topik yang paling hangat dibualkan adalah tentang masa depan Sabah selepas PRN 17 nanti. Antara yang paling menarik perhatian ialah perubahan sikap pengundi Cina yang sebelum ini solid menyokong DAP, kini telah mula tertarik dengan warisan. Kenapa? Adakah sebab DAP ini sudah hilang daya tarikan ataupun warisan semakin mendapat momentum? Bila kita turun padang dan tanya sendiri pendapat pengundi Cina, ramai yang kata mereka kecewa dengan DAP. Bukan sebab benci, tetapi rasa DAP sudah hilang taring dalam memperjuangkan isu-isu yang dekat di hati rakyat, terutamanya isu rumah. Adakah kamu semua masih ingat sebelum PRU 15, DAP memang sinonim dengan perjuangan anti rasuah dan ketelusan. Tetapi selepas mereka jadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, banyak janji-janji yang macam hilang entah kemana. Pengundi mula rasa DAP lebih sibuk menjaga hubungan parti politik dengan UMNO, dengan parti-parti yang lain juga, berbanding berjuang untuk rakyat. Inilah peluang yang warisan nampak. Dengan image sebagai parti tempatan yang berbilang kaum, warisan berjaya menarik perhatian pengundi yang mahukan perubahan. Ditambah pula dengan beberapa skandal yang melibatkan adun GRS, pengundi Cina rasa mereka perlu hantar mesej yang jelas. Kami mahu pemimpin yang bersih, berintegriti, dan betul-betul faham aspirasi rakyat Sabah. Ada yang kata kalau di Sarawak pengundi Cina dah beralih kepada SUPP sebab hilang kepercayaan kepada DAP. Kenapa di Sabah kita tidak boleh buat benda yang sama dengan warisan? Memang ada logik sikit jugalah. Lagi-lagi bila warisan dilihat lebih memahami isu-isu tempatan, termasuklah hak Sabah di dalam Perjanjian Malaysia 1963, isu pembangunan infrastruktur dan juga hak-hak rakyat Sabah yang selama ini diketepikan oleh kerajaan pusat. Tetapi kamu rasa warisan ni betul-betul mampu jadi alternatif yang lebih baik ataupun tidak? Ini yang buat kita semua tertanya-tanya. Warisan pernah memerintah Sabah selepas PRU 14, tetapi ada juga kritikan yang mereka gagal membawa perubahan besar seperti yang diharapkan. Soalnya, adakah warisan sudah belajar dari kesilapan lalu dan bersedia untuk bangkit semula? Satu lagi persoalan yang menarik, kenapa pengundi Cina tiba-tiba berani beralih sokongan? Ini sebenarnya berkait rapat dengan krisis kepercayaan terhadap kerajaan GRS. Walaupun GRS berusaha menampilkan imej bersatu, isu-isu rasuah yang melibatkan beberapa adun mereka menimbulkan rasa curiga di dalam kalangan pengundi. Pengundi Cina yang terkenal dengan sikap pragmatik dan berfikir panjang mula melihat warisan sebagai pilihan yang lebih stabil dan juga bersih. Tapi kan kawan-kawan, jangan lupa juga faktor calon. Pengundi Cina di Sabah lebih cenderung menyokong calon yang berbangsa Cina. Tetapi pada masa yang sama mereka ingin pemimpin yang benar-benar memperjuangkan hak rakyat Sabah tanpa mengira kaum. Warisan yang dikenali sebagai parti berbilang kaum ada kelebihannya di sini.
Kalau warisan pandai memilih calon yang bersih dan diterima rakyat, mereka berpotensi besar menawan kubu kuat DAP. Namun persoalannya, adakah ini sekadar sentimen sementara atau benar-benar satu gelombang perubahan? Jika kita lihat dari sudut sejarah politik Sabah, perubahan sokongan pengundi bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sabah terkenal dengan lanskap politik yang dinamik dan sering berubah mengikut keadaan semasa. Pengundi di sini dilihat lebih cenderung memilih parti yang dilihat mampu membawa perubahan sebenar dan bukan sekadar retorik politik. Pengundi Cina yang mula beralih kepada warisan juga bukan sekadar karena rasa kecewa terhadap DAP, tetapi mereka melihat warisan sebagai satu-satunya parti tempatan yang benar-benar memahami isu rakyat Sabah, termasuk hak ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengagihan hasil sumber negeri yang adil. Mereka juga melihat warisan sebagai parti yang lebih berani menentang ketidakadilan kerajaan pusat, terutamanya berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 yang selama ini dianggap dipinggirkan. Namun cabaran besar bagi warisan adalah membuktikan bahwa mereka mampu melaksanakan perubahan yang dijanjikan. Pengundi tidak mahu sekadar retorik politik. Mereka mahu melihat tindakan yang nyata, terutamanya dalam membantras rasuah dan memastikan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Warisan juga perlu berhati-hati dalam memilih calon yang bersih dan berwibawa, terutamanya di kawasan majoriti pengundi Cina. Kita juga tidak boleh menolak kemungkinan bahwa sentimen ini mungkin dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk memecah belahkan undi pembangkang. Ada pihak yang berpendapat bahwa dengan pengundi Cina beralih kepada warisan, DAP akan kehilangan kekuatan di Sabah, sekaligus melemahkan blok pembangkang dalam menentang GRS. Ini strategi politik yang licik, tetapi tidak mustahil berlaku dalam politik Sabah yang penuh dengan strategi dan taktik halus. Jadi persoalannya sekarang, adakah pengundi Sabah benar-benar bersedia untuk memberi peluang kedua kepada warisan? Atau adakah ini sekadar strategi sementara untuk menghantar mesej kepada DAP dan GRS bahwa pengundi Cina tidak lagi setia secara membutak tuli? Saya tahu ramai di antara Anda yang masih ragu-ragu dan ada juga yang yakin bahwa warisan mampu membawa perubahan. Tapi inilah keunikan politik Sabah, segala-galanya boleh berubah pada saat yang terakhir. Kalau kita imbas kembali semasa PRU 14, warisan berjaya menawan hati rakyat Sabah karena mereka membawa naratif yang berbeza, yaitu memperjuangkan hak Sabah dan menolak campur tangan politik semenanjung. Namun apabila mereka kehilangan kuasa selepas langkah Sheraton, ramai yang mula persoalkan ketahanan dan kekuatan warisan sebagai parti pembangkang. Kini dengan sentimen perahu ini kali, warisan nampaknya mendapat nafas baru. Tetapi adakah mereka mampu mengekalkan momentum ini hingga PRN Sabah ke-17? Atau adakah ini sekadar gelombang emosi sementara yang akan pudar apabila kempen pilihan raya bermula? Kita sebagai rakyat Sabah perlu bijak menilai. Jangan mudah terpengaruh dengan retorik politik, tetapi lihat rekod prestasi dan kemampuan sebenar parti-parti yang bertanding. Yang paling penting, kita perlu bersatu untuk memastikan Sabah mendapat pemimpin yang benar-benar ikhlas berkhidmat untuk rakyat, bukan sekadar mengejar kuasa dan kekayaan. Jadi apakah pandangan Anda? Adakah warisan benar-benar mampu menawan kubu kuat DAP dan menjadi pencabar utama GRS dalam PRN kali ini? Atau adakah pengundi Sabah masih menaruh harapan pada DAP untuk memperjuangkan isu rakyat?
Kami ingin dengar pendapat Anda di ruangan komen, dan sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti analisis politik terkini di channel ini, Current Sphere MY. Sekian saja untuk berita kali ini. Terima kasih semua.